Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bersua lagi dalam mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran Tauhid tahun 4. Jadi untuk tahun 4 ini Ustaz ingin memperkenalkan dahululah tajuk yang pertama yang pelajar-pelajar akan pelajari pada tahun ini ialah berkaitan dengan makhraj huruf. Makhraj huruf. Makhraj huruf ini kita kena tahu berkaitan dengan pengertian dan juga pada istilah, ya. Istilah berkaitan dengan makhraj huruf. Jadi perkataan makhraj huruf ialah tempat keluar huruf. Makhraj tu maksudnya tempat keluar. Kalau kita pergi ke Mekah, siapa pernah pergi ke Mekah, dia pernah tengok dekat exit tu dan tempat pintu keluar tu ditulis makhraj. Maksudnya tempat keluar, Jadi kalau makhraj huruf maksudnya tempat keluar huruf, itu pada bahasa. Pada istilah ialah tempat keluar huruf hijaiyah. Tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan di antara satu sama lain. Sekali lagi, tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan di antara satu sama lain. Itu adalah berkaitan dengan makhraj huruf. Setiap pelajar hendaklah menghafal pengertian makhraj huruf ini dengan baik supaya dapat mendalami berkaitan dengan makhraj huruf ini lebih baik lagi selepas ini. Jika kita tidak tahu pengertian, maka susahlah kita nak belajar berkaitan dengan makhraj ini dari segi bahasa dan juga istilah. Kita mempelajari berkaitan dengan makhraj huruf ini. Mula-mula sekali kita hendaklah mengetahui tentang alat-alat ucapan yang dalam ilmu tajwid ini kita kena pastikan ada 17 tempat alat-alat ucapan yang wajib kita kena ketahuilah. Yang pertama ialah bibir mulut. Bibir mulut. Di mana bibir mulut, pasti pelajar-pelajar mengetahui di mana bibir mulut kita. Okey. Yang seterusnya, yang kedua ialah gigi. Pelajar-pelajar tahun 4 semua kenal lah kat mana gigi, kat mana gusi, kan? Yang ketiga ialah gusi gigi. Yang ketiga ialah gusi gigi. Mana gusi gigi? Gusi gigi ialah yang berada di atas gigi, itulah gusi gigi, Seterusnya lelangit keras. Lelangit keras. Mana lelangit keras? Lelangit keras ni maksudnya yang berada di bahagian dalam mulut. Tengok gambar rajah yang Ustaz highlightkan tu. Itu adalah tempat yang keempat, iaitu lelangit keras. Seterusnya lelangit lembut. Lelangit lembut dia belakang lagi pada bahagian lelangit keras. Lelangit keras berada di tengah, dia lelangit lembut berada di belakang lagi daripada lelangit keras. Seterusnya anak lidah. Yang keenam ialah anak lidah. Anak lidah berada di belakang. Mengikut gambar rajah yang Ustaz telah sediakan, tengok gambar rajah yang ke-6. Seterusnya nombor 7 ialah hujung lidah. Hujung lidah. Di mana hujung lidah? Dia bukan hujung di sana, tapi di sini, di depan lidah kita. Di hujung lidah, Seterusnya nombor 8. Nombor 8 ialah tengah lidah. Tengah lidah ialah ni, di kali lidah, di hujung lidah, di tengah lidah. Di tengah lidah. Ni lidah kita di ujung, di tengah lidah. Okey, seterusnya nombor 9 ialah pangkal lidah. Pangkal lidah ialah di
bahagian dalam, di tempat yang ke-9 kita tengok pada di gambar rajah tu. Nombor 10 ialah anak tekak. Anak tekak berada di seterusnya nombor 11 ialah saluran makanan. Saluran makanan. Kita tahulah saluran makanan kita ialah di bahagian tekak kita, sebab kita makan di situlah tempat yang makanan akan masuk, ya. Seterusnya rongga mulut. Rongga mulut ni nombor 12, rongga mulut. Rongga mulut ialah tempat keluar angin. Tempat keluar angin tu, itu adalah rongga mulut. Seterusnya nombor 13 ialah tempat dengung. Tempat dengung ni berkaitan dengan bahagian hidung kita lah, tempat bahagian hidung kita. Dan kalau kita tutup hidung, kita dia akan rasa bergetar pada hidung. Tempat itu adalah tempat dengung. Seterusnya 14 ialah rongga kerongkong. Mana rongga kerongkong kita? Ialah di kawasan inilah leher kita ni nak masuk ke saluran nafas tadi, rongga mulut tadi kan. Itu adalah rongga kerongkong. Seterusnya nombor 15 ialah biji halkum. Biji halkum. Ini orang lelaki dia nampaklah biji halkum. Orang perempuan dia tak nampak biji halkum. Ini biji halkum bagi orang lelaki. Yang dewasa dia nampaklah. Kalau budak-budak untuk lelaki, kanak-kanak lelaki, dia tak nampak lagi biji halkum dia. Tapi untuk dewasa dia dah nampak dah biji halkum. Nombor 16 ialah pita suara. Pita suara. Di mana pita suara? Bahagian di antara saluran makanan. Saluran bukan saluran makan. Saluran makan, saluran nafas. Saluran nafas itu dia berdekat-dekat dengan pita suara, dengan dekat dengan saluran makan. Jadi dia sekitar tu, tengok depan tu ada gambar rajah yang ustaz telah sediakan. Tu ialah di antara alat-alat ucapan yang wajib pelajar kena tahu dan kena hafal, supaya apabila di dalam ujian ataupun dalam latihan ulang kaji nanti, pelajar-pelajar dapat menjawab dengan baik ataupun dengan betul. Jadi untuk itu sahaja untuk pengenalan berkaitan dengan makhraj huruf. Jadi kita dah belajar berkaitan dengan pengertian makhraj huruf pada bahasa dan istilah. Seterusnya kita juga dah belajar berkaitan dengan alat-alat ucapan. Jadi sekian dahulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sambungan makhraj huruf pada lain hari dan lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.